Okey, Assalamualaikum semua. Okey. Hari ni saya akan saya akan berkongsi apa orang panggil? Berkongsi asas Elliott Wave. Okey. So video ni kita akan belajar setiap kali saya buat video dia akan ada setiap satu chapter satu video. So ini adalah video pertama ataupun saya panggil sebagai chapter 1. So ini adalah video untuk chapter 1. Okay, jadi video-video macam ni dia akan jadi pendek je. So lepas ni akan ada chapter 2, chapter 3 dan chapter 4 dan sebagainya lah. Okay, so tanpa kita membuang masa, kita akan belajar apa itu chapter 1. Okay, perkara yang kita akan belajar ialah motif wave. Ini adalah perkara pertama yang kita akan belajar dalam chapter pertama. Okay. Bukannya saya tak nak cerita tentang sejarah dia dan sebagainya lah. Tapi jika anda search video ni di YouTube, maksudnya anda memang berminat nak belajar pasal Elliott Wave. So anda tahu apa itu Elliott Wave. So saya akan buat tutorial dalam bahasa Melayu berkenaan asas Elliott Wave. Okay. So motif wave adalah chapter pertama. Okay. Chapter pertama. Okay, motif wave terbahagi kepada dua jenis wave. Yang pertama, impulsive pattern. Video ni saya akan cuba buat seringkas yang mungkin, maksudnya secepat yang mungkin lah, supaya tak membosankan. Okay. So, impulsive pattern adalah yang pertama. Yang kedua ialah diagonal pattern. Okay. So, kedua-dua ni mempunyai sifat yang sama, iaitu mempunyai sifat wave yang sama. Okey, apakah sifat wave dia? Okey, sifat wave mempunyai 5 wave. Ini adalah sifat dia. Maksudnya untuk kita menjadikan sesuatu wave tersebut adalah impulsif ataupun diagonal, dia mestilah mempunyai 5 wave. So, impulsive pattern, kalau kita pakai detailing sini, ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Wave 2, wave 3, and wave 4, and wave 5. Okay. Manakala diagonal juga mempunyai 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, apa yang membezakan diorang? Apakah yang membezakan di antara kedua-dua wave ni? Ialah syarat. Okay. Kalau dalam impulsif, okay, syarat yang paling syarat asas untuk motif wave, kalau syarat atas untuk impulsif pattern, syarat yang pertama, wave 2 tidak boleh melepasi wave 1. Yang kedua, wave 3 mestilah wave terpanjang. Dan yang ketiga, wave 4 tidak boleh memasuki kawasan wave 1. Okay. So, ini adalah syarat utama untuk impulsive pattern. Syarat utama untuk impulsive pattern. Okay. Okey, ni adalah syarat dia lah. Syarat utama dia. Syarat utama. So, perbezaan diorang ni ataupun perbezaan di antara kedua-duanya, okay, perbezaan di antara diagonal dan ni, syarat pertama sama, syarat kedua pun sama, manakala syarat ketiga sahaja yang berbeza, iaitu wave 4
mestilah memasuki kawasan wave 1. Okey, bermaksud kita tanda di mana kawasan wave 1. Ada satu kawasan wave 1, ini adalah kawasan wave 1. So di sini pun kita ada kawasan wave 1, betulkan kejap. Okey. Jadi kalau di impulsive pattern, wave 4 tidak boleh memasuki kawasan wave 1. Maksudnya 4 tak boleh masuk. Ni dia kena duduk atas daripada wave 1. Manakala untuk diagonal pula, wave 4 mestilah memasuki kawasan wave 1. So maksudnya dia kena duduk dalam ni. So barulah kita boleh consider diagonal pattern dan juga impulsive pattern. Okey, jadi so ini adalah pembelajaran untuk chapter yang pertama. Sekarang ni saya akan tunjuk contoh di chart macam mana yang dikatakan impulsive pattern dan diagonal. Saya akan ambil pair. USD. Kita cuba cari Cari kejap. JPY lah contoh, cari dulu, kita cuba cari. Okay. So video ni saya akan cuba buat seringkas yang mungkin. Maksudnya masa dia tu pendek je, tak nak pakai masa yang panjang-panjang. Sebab kita nak sebab ini adalah video pembelajaran. Maksudnya ini adalah video ini yang saya lukis dululah. Okey. So kita akan cari dulu macam mana yang dikatakan sebagai impulsive pattern. Okey, macam mana yang dikatakan sebagai impulsive pattern dan macam mana pula yang dikatakan sebagai diagonal pattern. So sini saya dah jumpa satu impulsive pattern. So saya tulis contoh impulsive pattern. Saya lukis pada chart nak tunjuk macam mana yang dikatakan dengan impulsive pattern. Impulsive pattern 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. So syarat yang pertama, 2 tidak boleh memasuki kawasan wave 1. Maksudnya dia tak boleh melebihi daripada permulaan wave 1 lah. Ini adalah syarat yang pertama. Okey. Syarat yang kedua, wave ketiga mestilah yang terpanjang. So kalau kita tengok dekat sini, wave 1 pendek je, wave 3 dia panjang, wave 4 dia pendek dan wave 5 dia pun pendek. Syarat yang ketiga, wave 4 tidak boleh memasuki kawasan wave 1. So sekarang ni kalau kita tengok wave 4 dia berakhir di sini. So dia tak naik sampai sini. Jadi ini adalah satu impulsive pattern yang valid. Okey. Satu impulsive pattern yang valid. Okay. Macam mana yang dikatakan dengan diagonal pula? Okay. Diagonal. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, buat contoh diagonal pattern. Buang yang ni. Ni. Okey. Contoh diagonal pattern. Okey. Kena sentiasa ingat di mana diagonal pattern wave 4 mesti memasuki kawasan wave 1. So kalau kita tengok dekat sini, okay, kita boleh nampak yang ada 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, ini memang adalah satu-satunya pattern diagonal yang valid. Sebab syarat dia 4 dah masuk 1, 2 tak melepasi 1. Tetapi persoalan yang menjadi persoalan adalah 3. Adakah wave 3 ini lebih panjang daripada wave 5? Kalau kita tengok dekat sini memang definitely lah, memang secara total kita nampak 1 memang panjang. Okay. Sifat wave 3, dia tak semestinya kena sentiasa terpanjang. Tetapi dia mestilah antara yang terpanjang. So, kalau kita kena buat ukuran. Okay, kita tengok kita buat ukuran. Simple ukuran. Kalau dia tak jadi, maknanya kita kena cari pattern lain lah. Yang ini.
Kita ukurkan dia. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Kotak ini mewakili jarak wave 3. Maksud daripada bawah ke sini adalah wave 3. So, perjalanan untuk wave 3 dia maknanya daripada bawah ni sampai ke sini lah. Tapi apa yang berlaku di dalam lukisan yang saya buat sekarang ni, wave 5 dia tak sampai pun pada high 3. Ataupun pada range, pada jarak wave 3 yang diukur lah. Jadi maknanya, ya ini dia punya jarak. Okay, ini dia punya jarak. So, yang ketiga ni dia tak, yang wave 5 punya pergerakan tak menyamai pun dengan wave 3. Jadi bermakna di sini, wave 5 pendek daripada wave 3. Okay. Secara automatik, pattern ini adalah valid. Okay. Pattern ini adalah valid sebagai diagonal. Okey, sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi di chapter yang kedua. InsyaAllah, dalam masa terdekat ni saya akan buat chapter yang kedua tentang elliott wave. Kita akan belajar apa itu corrective wave. Okey? Assalamualaikum dan bye-bye.